Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam video pelajaran matematik tahun 4. Ini adalah video yang terakhir dalam siri tajuk pecahan. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tajuk pecahan daripada suatu kuantiti. Apa maksudnya? Okey, tajuk ini adalah permulaan kepada soalan-soalan pecahan berbentuk penyelesaian masalah. Jadi sebelum ni kita buat soalan yang terus, iaitu soalan yang direct. Kali ni kita akan tengok macam mana soalan yang berbentuk penyelesaian masalah untuk tahun 4 ni sebagai permulaan. Soalan-soalannya agak ringkas, dia tidak penyelesaian masalahnya tidak panjang lah. Okey. Baik, sebelum tu kita pergi kepada asas terlebih dahulu. Okey, baik. Okey. Di sini cikgu ada sebiji karipap. Okey. Jadi katakanlah cikgu makan setengah daripada karipap itu. Cikgu makan setengah daripada kuih itu. Okey. Boleh tak murid-murid tukarkan ayat ni kepada satu ayat pecahan. Okey. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, perkataan setengah kita boleh gantikan kepada pecahan, iaitu apa? Okey. Setengah sama dengan pecahan apa? Okey, siapa ingat? Okey, setengah sama dengan 1/2. Pandai, bagus Jadi kita boleh tukarkan ayat ni kepada cikgu makan 1/2 daripada kuih itu. Sebab setengah sama dengan 1/2. Okey. Jadi cuba kita tengok contoh yang lain. Okey. Ada 6 biji gelas. Okey. Ada 6 gelas di atas meja. Hani menuang jus oren ke dalam 2 gelas. Berapakah gelas yang masih kosong? Okey, tuang jus oren ke dalam 2 gelas. Okey. Berapa gelas yang masih kosong? Betul, ada 4 gelas yang masih kosong. Boleh tak murid-murid bagi jawapan dalam bentuk pecahan? Okey. Okey, bagus. Ada 4/6 gelas yang masih kosong. Jadi oleh sebab ianya pecahan, kita boleh mudahkan. Okey, 4/6 kita boleh mudahkan dengan sifir 2. Jadi 4 kita bahagi dengan 2. 6 pun kita bahagi dengan 2. Akhirnya kita akan dapat 2/3. Jadi kita boleh juga bagi jawapan ada 2/3 gelas yang masih kosong. Bukan maksudnya ada 2 gelas yang masih kosong. Ada 2/3 gelas daripada 6 gelas yang masih kosong. Maksudnya 2/3 tu sama dengan 4. Okey. Jadi ini mungkin ada yang masih lagi kurang faham. Okay, kita tengok kepada soalan. Okey. Okey. Okey, 1/5 daripada 15. Tadi cikgu ada sebut perkataan daripada kan. 2/3 daripada 6 gelas. Okey, apa maksud daripada? Okey, kita akan tengok. Okey, ini adalah contoh soalan penyelesaian masalah yang mudah untuk pecahan. Okey, dia suruh kita cari 1/5 daripada 15. Berapa tu? 1/5 tu sama dengan berapa? Macam tadi, 2/3 atau 4/6 sama dengan 4 daripada 6. Kan? Okey. Jadi kita tengok langkah-langkah. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu daripada ni apa operasinya. Okey, daripada ni mewakili operasi apa? Okey, kita tengok nota kita. Daripada mewakili operasi darab. Cikgu harap murid-murid ingat daripada mewakili operasi darab. Jadi yang pertama, tukarkan perkataan daripada kepada operasi darab. Okey, jadi salin balik 1/5 darab 15. Okey. Jadikan nombor bulat sebagai pecahan. Perkan dengan 1. Seterusnya kita jadikan nombor bulat. Nombor bulat berapa? Adalah 15. Okey, kita tulis sama dengan salin balik 1/5. Okey, macam mana nak jadikan nombor bulat pecahan? Senang sahaja. Perkan dengan 1. Okey, tulis darab 15/1. Okey. Jadi untuk operasi darab pecahan, dia berbeza berbanding dengan operasi tambah dan tolak. Operasi tambah dan tolak, murid-murid kena pastikan penyebutnya sama. Tapi untuk darab,
Murid-murid tak perlu samakan penyebut. Lagi mudah sebenarnya darab pecahan ni. Tak perlu samakan penyebut. Kita terus sahaja darab. Okey, darab macam mana? Pengangka kita darab dengan pengangka dan penyebut darab penyebut. Maksudnya 1 darab dengan 15, 5 darab dengan 1. Darab terus macam tu je. Tak sama pun tak apa. Tapi hanya untuk operasi darab. Okey, jadi 1 darab 15 kita dapat 15. 5 darab 1 kita dapat 5. Okey, jadi sekarang ni kita dapat 15 per 5. Okey, satu lagi. Cikgu nak beritahu, nak bagi nota pada murid-murid. Okey, tadi daripada sama dengan operasi darab. Okey, per ni, kalau murid-murid perasan, murid-murid dah belajar, per ni sebenarnya sama dengan operasi bahagi. Betul tak? Itu sebabnya bila kita nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, kita gunakan operasi bahagi. Sebab per tu sama dengan operasi bahagi. Jadi 15 per 5 sama juga dengan 15 bahagi 5. Okey, bahagi pengangka dan penyebut kita akan dapat berapa? 3. Betul 15 bahagi 5 sama dengan 3. Jadi 1 per 5 daripada 15, jawapannya sama dengan 3. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kali ini nombor bercampur. Okey, 2 per 3 daripada 90. Okey. Sekarang cikgu, kalau boleh cikgu nak murid-murid tanamkan dalam kepala, ingat daripada tu maksudnya darab, per maksudnya bahagi. Okey. Kita tengok langkah-langkahnya. Okey, yang pertama, tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, bila ada nombor bercampur, tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi 3 darab dengan 2, 6. 6 tambah 2, 8. Kita akan dapat 8 per 3. Cikgu harap murid-murid dah mahir dah nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey. Jadi tukarkan perkataan darab kepada operasi tukarkan perkataan daripada kepada operasi darab. Okey. Jadi daripada tu kita tukarkan jadi darab, salin balik 90. Okey, seterusnya jadikan nombor bulat sebagai pecahan, perkan dengan 1. Okey, jadi 8 per 3 darab 90 per 1. Okey. Jadi kita dah dapat pecahan darab pecahan. Okey, dah mudah. Okey, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Okey, dalam darab tak perlu samakan penyebut. Kita terus darab pengangka darab pengangka, penyebut darab dengan penyebut. 8 darab 90, 3 darab dengan 1. Jadi kita akan dapat 720 per 3. Okey, 720 per 3. Ingat, per sama dengan operasi bahagi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah 720 bahagi dengan 3. Okey. Jadi 720 bahagi dengan 3. Okay, kita akan tengok kat sini 720 bahagi 3. Gunakan sifar 3. Okey. Okey, mulakan dengan nombor 7. Okey. Jadi nombor 7 tiada. Kita guna nombor 6. Okey, nombor 6 adalah kedudukan yang ke 2. Okey, 7. Seterusnya tolak 6 sama dengan 1. Baik. Apa seterusnya? Kita turunkan. Betul kita turunkan nombor 2 dan kita ada 12. Okey, cari 12 dalam sifar 3. Ada tak? Okey, ada. Kalau ada, tuliskan 12. Okey, 12 adalah kedudukan yang keempat. Okey, terus lepas tulis atas, kita tolak 12 tolak 12. Sifar. Okey, ada lagi nombor nak turunkan? Ada, turunkan sifar. Okey, kalau 3 sifar sama dengan sifar lah. 1 sifar, 2 sifar, sifar. Kalau sifar, banyak mana sifar pun dia tak ada nilai. Okey, jadi kalau sifar di bawah, tuliskan sifar di atas juga. Okey, jadi sifar tolak sifar sama dengan sifar. Kita dapat 240. Jadi 2 per 3 daripada 90 adalah 240. Okey. Baik. Cikgu harap murid-murid boleh faham dengan penerangan cikgu. Okey, sekiranya masih lagi tak faham, boleh ulang video ni. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video lain, dalam tajuk yang lain pula. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.